Dari Uthman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Hai semua, selamat sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini. Saya harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, jauh daripada jangkitan COVID-19. Okay, saya Cikgu Syira binti Abdul Razak. Saya mengajar di SMK Derma, Kangar, Perlis. Ya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sekali lagi diberi peluang untuk menjadi tenaga pengajar dalam program tuition online Perlis Mengaji ini. Program ini dia telah dikuatkuasakan oleh MAIPS dan JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pelajaran Negeri Perlis. Untuk pengetahuan semua, terutama bagi murid-murid yang pertama kali mengikuti tuition online ini, program ini diadakan khas untuk membantu murid-murid belajar di rumah sepanjang tempoh PKP dan sekarang sudah pun menjadi PKPP. Ya, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, agar murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan waktu yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Untuk pengetahuan semua, terutamanya saya rasa masih belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada guru-guru yang beragama Islam. Okey, baiklah. Hari ini saya akan menyampaikan isi pelajaran dalam unit ke-8 tingkatan 4 iaitu Moral dan Kenegaraan. Pada asalnya saya bercadang untuk menyampaikan unit 8 dan unit 9, tetapi memandangkan ada banyak perkara yang perlu saya jelaskan dalam unit 8 ini. Jadi untuk tempoh yang kurang 1 jam ini, jadi saya hanya menerangkan untuk isi pelajaran unit 8 sahaja. Ya, tapi sebelum tu murid-murid kita tengok dulu apakah yang ada dalam bidang 7 ini. Ya, apakah maksud bidang 7 ini? Ya, bidang 7 ialah moral dan kenegaraan. Ya, ia menghubungkaitkan konsep moral dengan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Bidang ini membincangkan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara yang mengamalkan perpaduan, menguruskan perbelanjaan secara beretika serta berbangga sebagai rakyat Malaysia dalam mengekalkan keunikan dan kedaulatan negara. Okay, jadi dalam bidang 7 ni ada 5 tajuk semuanya. Ya, iaitu dalam unit 8, tajuk yang pertama dalam bidang ke-7 ialah hak dan tanggungjawab warga negara. Unit 9, perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Unit 10, pengurusan perbelanjaan secara beretika. Unit 11, keunikan rakyat Malaysia. Dan unit 12, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Dan seperti yang telah saya beritahu tadi, hari ini saya akan mengupas isi pelajaran untuk unit yang 8 saja, ya, unit ke-8 saja, iaitu hak dan tanggungjawab warga negara. Okey, jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, ya, di sini ada beberapa cadangan nilai. Ya, yang pertama ialah bertanggungjawab, patriotisme, yang kedua, yang ketiga berterima kasih, yang keempat nilai kebebasan dan yang kelima ialah nilai berdikari. Ya, ini adalah beberapa cadangan nilai yang berkaitan dengan unit 8 ini. Okey, jadi sebelum tu kita kena tahu, ya, apakah maksud hak dan juga tanggungjawab sebagai warga negara berlandaskan Perlembagaan Malaysia.
Ya, jadi murid-murid, setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Ianya dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi hak maksudnya ialah kuasa atas sesuatu atau kuasa melakukan sesuatu yang ditentukan mengikut peraturan dan undang-undang negara. Tanggungjawab pula merupakan kesanggupan warga negara untuk melaksanakan tugas serta kewajipan dalam menjaga kedaulatan negara. Okey, ada beberapa hak dan tanggungjawab sebagai warga negara yang penting untuk murid-murid tahu. Yang pertama ialah hak yang pertama iaitu kebebasan diri terkandung dalam Perkara 5 Perlembagaan Malaysia. Di sini hak ini dinyatakan di sini ialah tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jadi bila ada hak perlu disusuli dengan tanggungjawab. Jadi tanggungjawab warga negara ialah memelihara diri sendiri dan orang lain mengikut undang-undang. Yang kedua ialah hak keabdian dan kerja paksa dilarang. Ini terkandung dalam Perkara 6 Perlembagaan Malaysia. Hak di sini ialah segala bentuk kerja paksa adalah dilarang, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara. Jadi tanggungjawab dia ialah sebagai warga negara tidak boleh menindas golongan pekerja dengan memberikan layanan adil kepada semua pihak. Ya, jadi majikan tak boleh menindas golongan pekerja tapi perlu memberikan layanan yang adil kepada semua pihak. Okey, hak dan tanggungjawab yang ketiga. Hak yang ketiga ialah terkandung dalam Perkara 13 Perlembagaan Malaysia iaitu hak terhadap harta. Ya, di sini ialah hak dia ialah tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Jadi tanggungjawab semua warga negara ialah membuat pengisytiharan harta dan membayar cukai. Yang keempat, Perkara 8 hak kesamarataan. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jadi tanggungjawab sebagai warga negara ialah tidak bersikap diskriminasi kepada mana-mana pihak atas alasan kaum, agama dan jantina. Yang kelima, hak kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Hak ini terkandung dalam Perkara 10 Perlembagaan Malaysia. Ia tertakluk kepada fasa 2, 3 dan 4. A. Tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Jadi walaupun semua warga negara mempunyai hak untuk bercakap, berhimpun atau berpersatuan, tapi tanggungjawab semua orang ialah untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa sebelum mengadakan perhimpunan. Okay, itu adalah 5 hak yang penting yang murid-murid perlu tahu. Dan ingat ya, bila ada setiap warga negara dah dapat hak, tapi dia perlu disusuli dengan tanggungjawab. Ya, itu yang penting. Okay, jadi kepentingan hak sebagai warga negara. Yang pertama, boleh mewujudkan kemakmuran dan keamanan dalam kehidupan sejagat. Boleh mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Boleh merapatkan jurang antara kaum. Ya, boleh mengelakkan diskriminasi yang boleh berlaku kerana perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Boleh meningkatkan taraf hidup sosial dan juga dapat menjamin kebebasan hak asasi warga negara. Itu adalah kepentingan hak sebagai warga negara. Sekarang kita tengok kepentingan tanggungjawab sebagai warga negara. Yang pertama ialah dapat melestarikan alam sekitar. Yang kedua, membangunkan dan memartabatkan negara. Yang ketiga, memastikan dasar kerajaan dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada negara. Yang kelima, melicinkan pentadbiran kerajaan dalam semua aspek. Dan yang akhir sekali ialah dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang stabil. Okay, jika hak dan tanggungjawab ini diabai, akan ada kesan
kepada kita sebagai warga negara. Jadi kesan pengabaian hak akan memberikan kesan kepada diri, masyarakat dan negara. Kita tengok dulu kesan pengabaian hak terhadap diri, dia akan menyebabkan seseorang itu akan tersisih daripada masyarakat dan dia juga akan dipandang rendah oleh masyarakat. Itu dari segi diri. Kesan pengabaian hak terhadap masyarakat pula, dari konteks masyarakat, boleh berlaku perselisihan faham dalam kalangan masyarakat dan ia akan mengancam keselamatan. Kesan pengabaian terhadap negara pula, imej negara akan tercemar. Semangat patriotik pun akan berkurangan. Kesan pengabaian tanggungjawab terhadap diri, yang pertama ialah akan hilang hak asasi dan akan berlaku diskriminasi kepada diri. Kesan pengabaian tanggungjawab terhadap masyarakat, taraf hidup rakyat akan terjejas dan hidup masyarakat tidak akan sejahtera. Dan kesan pengabaian dia terhadap negara pula ialah kestabilan negara akan tergugat, di mana tadbir urus pentadbiran akan menjadi kucar-kacir. Macam saya cakap tadi, bila kita sebagai warga negara, kita ada beberapa hak yang kita dapat, tapi ada batasannya. Kita bukan boleh, walaupun diberi kebebasan untuk bercakap, bukan kita tak boleh bercakap sesuka hati, ataupun kita ada macam-macam lah. Jadi di sini kita tengok di sini. Jadi yang pertama ialah dalam perkara 12, hak dia ialah berkenaan dengan pendidikan. Jadi batasannya tidak bersikap diskriminasi terhadap sesiapa sahaja dalam mendapat pendidikan. Maksudnya semua orang berhak mendapat pendidikan. Bukan golongan atasan sahaja, bukan ada had umur, tak ada. Untuk mendapat pendidikan tidak ada had umur. Siapa-siapa sahaja boleh mendapat pendidikan. Batasan hak sebagai warga negara dalam perkara 9 Perlembagaan Malaysia, iaitu larangan hak buang negeri dan kebebasan bergerak. Batasan dia ialah tidak boleh memasuki mana-mana kawasan yang mengenakan sekatan atas alasan keselamatan dan kesihatan di bawah undang-undang. Kita tidak boleh pergi mana-mana tempat sesuka hati kita. Kita tak boleh sesuka hati masuk mana-mana kawasan, masuk mana-mana negeri, masuk mana-mana bangunan, masuk mana-mana kawasan persendirian. Semuanya ada prosedur dia. Sebab atas alasan keselamatan dan juga kesihatan. Untuk perkara 10 pula, hak dia adalah kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Jadi batasan dia ialah tidak berhimpun tanpa kebenaran pihak berkuasa. Walaupun boleh semua orang bebas untuk bercakap, berhimpun dan berpersatuan, tapi perlu dapat kebenaran dulu. Minta kebenaran pada pihak berkuasa untuk mengadakan perhimpunan, ataupun untuk menubuhkan sebarang persatuan. Itu adalah batasan dia. Jadi murid-murid, setiap individu perlu mengetahui dan melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, di samping batasan yang perlu dipatuhi demi kesejahteraan dan keharmonian diri, masyarakat dan negara. Dengan ini, setiap warga negara akan berasa gembira dan bersyukur kerana dapat hidup dalam sebuah negara yang aman. Jadi dekat sini ada satu contoh hak dan juga tanggungjawab yang perlu dilakukan sebagai warga negara Malaysia. Jadi di sini ialah prosedur menjadi pengundi dalam pilihan raya. Semua warga negara berhak untuk mengundi, berhak untuk memilih kerajaan masing-masing, memilih pemimpin yang disukai masing-masing. Tapi ada tanggungjawab dia, ada prosedur dia yang tertentu. Jadi kita tengok di sini. Satu contoh hak dan tanggungjawab sebagai warga negara adalah mengundi di dalam pilihan raya. Murid-murid sedia maklum bahawa rakyat Malaysia mempunyai hak dan bebas menentukan barisan pemimpin kerajaan Malaysia. Ianya dilakukan melalui mengundi di dalam pilihan raya umum. Walaupun rakyat bebas memilih calon yang disukai masing-masing, namun semua pengundi mempunyai tanggungjawab, iaitu perlu melalui prosedur ataupun proses yang telah ditentukan. Melanggar prosedur atau proses ini akan dikenakan hukuman.
Ya, bila ada hak mesti ada tanggungjawab, bila tidak melaksanakan tanggungjawab dengan betul akan ada hukuman. Ya, jadi itu kena jelas tu. Okey, jadi ini adalah langkah untuk mendaftar sebagai pengundi. Ya, sebenarnya ada beberapa cara untuk mendaftar. Yang pertama, sama ada datang sendiri ke mana-mana pusat pendaftaran ataupun sekarang ni lebih mudah adalah dengan mendaftar melalui online. Ya, jadi di sini ada langkah-langkah dia. Okey, 3 langkah mudah dengan My SPR Daftar. Ya, jadi senang saja. Ya, buka laman sesawang tu, laman sesawang My Daftar tu. Kemudian yang pertama, permohonan akaun pengguna, isi maklumat pemohon, muat naik gambar, MyCard dan swafoto dengan MyCard, hantar. Ya, kemudian step yang kedua ialah pengaktifan akaun pengguna. Ya, setiap pemohon akan menerima email pengaktifan. Jadi pemohon akan mengaktifkan akaun dengan tag dan log masuk My SPR Daftar. Okay, bila dah log masuk pada My SPR Daftar, ya, cari borang untuk mendaftar, isi borang A. Ya, untuk pendaftaran pemilih, nama borang tu ialah borang A. Jadi isilah segala maklumat yang diperlukan. Ya, kemudian mesti ada maklumat saksi dan juga hantar. Ya, jadi senang sekarang. Tak perlu pergi ke mana-mana pusat pendaftaran. Okey, syarat-syarat mendaftar sebagai pemilih. Okey, walaupun setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih, mempunyai hak untuk mengundi, tapi tertakluk kepada syarat-syarat. Dia ada tanggungjawab dia. Jadi syarat-syarat dia ialah yang pertama, mestilah warga negara Malaysia. Ya, kemudian bermastautin dalam bahagian pilihan raya tersebut. Ya, tidak hilang kelayakan. Tidak hilang kelayakan ni ada banyak, tapi saya tak akan terangkanlah di sini. Murid-murid boleh buat rujukan sendiri. Ya. Hadir sendiri dan berumur 21 tahun. Ya, ini adalah syarat-syarat mendaftar sebagai pemilih. Okey, ya. Okey, untuk memilih, untuk mengundi, ya, dia ada 2 jenis. Ya, ada yang boleh mengundi pada hari yang mengundi tu, ya, dan juga ada yang mengundi pos. Ada yang mengundi awal. Ya, mengundi awal ni sama ada melalui pos ataupun pada hari yang telah ditetapkan. Okey. Jadi mereka yang layak sebagai pengundi pos, ya, iaitu pelajar sepenuh masa di luar negara, suami dan isteri. Ya, kalau suami menjadi pelajar sepenuh masa di luar negara dan isteri dia ikut suami dia belajar di sana, jadi dua-dua suami dan isteri tu boleh layak untuk menjadi pengundi pos. Ya. Yang kedua ialah kaki tangan awam yang bertugas di luar negara. Ini pun sama. Ya, walaupun salah satu yang bertugas sebagai penjabat awam, suami atau isteri, tapi pasangan masing-masing ikut sama pasangannya bekerja di luar negara, jadi pasangan pun berhak untuk layak untuk menjadi pengundi pos. Kemudian yang golongan yang berikutnya ialah anggota polis. Ya, anggota polis untuk yang tidak dapat mengundi awal. Ya, mungkin dia ada perlu diberi tugas pada hari pada hari mengundi tersebut, tapi dia tidak boleh buat awal pun ada tugasnya lain perlu dilaksanakan, jadi dia boleh mengundi pos. Ya, anggota tentera pun sama macam polis tadi, tidak dapat mengundi awal. Ya, kemudian anggota dan pegawai SPR, ya, sebab hari yang sebenar hari mengundi tu anggota dan pegawai kena bertugas untuk menjaga pusat undi, jadi dia perlulah mengundi secara pos sahaja. Ya. Kemudian petugas pilihan raya SPR pun sama, dia kena bertugas, jadi dia kena mengundi pos. Dan golongan yang berikutnya ialah orang yang diwartakan SPR. Ya, ini termasuklah pekerja media dan juga warga negara di luar negara. Okey, saya jelaskan di sini. Ya, ada beberapa kategori pengundi ataupun pemilih. Ya, yang pertama ialah pemilih biasa.
dan pemilih biasa, pengundi yang tidak hadir seperti tentera dan warga negara yang berada di luar negara. Ya, untuk pemilih biasa, saya ulang balik ya. Untuk mendaftar sebagai pemilih biasa, perlulah datang sendiri ke pusat-pusat pendaftaran. Ya, cara dia ialah serahkan kad pengenalan anda kepada petugas SPR petugas SPR dan isikan borang pendaftaran. Ya, kemudian semak borang pendaftaran yang telah diisi oleh petugas SPR dan pastikan semua maklumat yang diisikan adalah betul dan mengikut sebagaimana dalam kad pengenalan anda sebelum menurunkan tanda tangan. Ya, semak betul-betul dulu maklumat peribadi tersebut. Ya, kemudian barulah tanda tangan. Ya, kemudian dapatkan salinan borang pendaftaran dan simpan sebagai bukti sekiranya perlu untuk membuat sebarang tuntutan semasa tempoh pameran rang daftar pemilih tambahan nanti. Ya, kemudian untuk pengundi tidak hadir, maksudnya tidak terdapat hadir pada hari mengundi tersebut. Ya, contohnya ialah anggota tentera. Pendaftaran pengundi tidak hadir dari kalangan anggota tentera dilaksanakan oleh pegawai JRP ATM. Untuk mendaftar sebagai pengundi tidak hadir, anda perlu menghubungi petugas-petugas SPR yang dilantik dari kalangan pegawai JRP, serahkan kad pengenalan tentera anda dan MyCard untuk pasangan kepada petugas yang dilantik oleh SPR yang akan mengisikan borang pendaftaran anda. Apabila diserahkan kembali borang telah diisikan, semak borang pendaftaran yang telah diisikan dan pastikan semua maklumat yang diisikan adalah betul sebelum menurunkan tanda tangan. Bila semua dah betul, dah puas hati, turunkan tanda tangan. Jangan lupa dapatkan salinan borang pendaftaran dan simpan sebagai bukti sekiranya perlu untuk membuat sebarang tuntutan semasa tempoh pameran draft daftar pemilih tambahan. Okey. Apa yang penting di sini ialah ada pesanan, nota, pusat mengundi anggota tentera dan pasangan adalah ditetapkan mengikut alamat tempat bertugas anggota tentera tersebut. Hanya anggota tentera dan pasangan sahaja yang layak mendaftar sebagai pengundi tidak hadir. Anggota keluarga yang lain perlu mendaftar sebagai pemilih biasa dan pusat mengundi ditetapkan menggunakan alamat kediaman pemohon sebagaimana dalam kad pengenalan biasa. Ya, maksudnya suami isteri pasangan yang anggota tentera sahaja yang boleh mengundi mendaftar sebagai pengundi tidak hadir. Tapi ahli keluarga kena mendaftar sebagai pemilih biasa. Ya. Untuk golongan yang warga negara Malaysia yang berada di luar negara, pendaftaran pengundi tidak hadir dari kalangan penjawat awam atau pelajar di luar negara serta pasangan mereka dilaksanakan oleh pegawai-pegawai Pejabat Pesuruhjaya Tinggi, kedutaan atau konsulat Malaysia di luar negara. Untuk mendaftar sebagai pengundi tidak hadir iaitu di luar negara, anda perlu datang sendiri ke Pejabat Pesuruhjaya Tinggi, kedutaan atau konsulat Malaysia di luar negara. Macam biasa, serahkan MyCard atau pasport anda kepada petugas yang dilantik oleh SPR yang akan mengisikan borang pendaftaran anda. Nyatakan alamat tempat tinggal di luar negara anda, pekerjaan anda dan nombor siri borang A kepada petugas untuk diisikan dalam sehelai kertas A4 yang akan dikepilkan dengan borang pendaftaran anda. Okey, kemudian semak betul-betul, dah puas hati, turunkan tanda tangan dan dapatkan salinan. Okey, peringatan di sini, hanya penjawat awam dan pasangannya ataupun pelajar dan pasangannya sahaja yang layak untuk mendaftar sebagai pengundi tidak hadir. Ya, ini untuk di luar negara lah. Ya, anggota keluarga yang lain perlu mendaftar sebagai pengundi biasa dan pusat mengundi ditetapkan menggunakan alamat kediaman pemohon di Malaysia sebagaimana dalam kad pengenalan. Ini sama juga situasi dia dengan anggota tentera tadi. Okey, warga negara Malaysia yang menetap atau bekerja di luar negara, bukan penjawat awam, pelajar, pasangan penjawat awam atau pelajar, boleh memohon untuk mendaftar sebagai pengundi biasa di mana-mana Pejabat Pesuruhjaya Tinggi, kedutaan atau konsulat Malaysia di luar negara. Status pengundi tidak hadir di luar negara adalah kekal sehingga pemilih memohon pendaftaran semula sebagai pengundi biasa setelah pulang ke Malaysia. Ya, ini adalah berkaitan dengan pendaftaran. Okey, jadi kita kembali kepada slide. Ya, ada dua jenis pengundi pos, iaitu pengundi pos untuk yang warga negara yang berada di dalam negara dan juga pengundi pos untuk warga negara yang berada di luar negara. Ya, pengundi pos untuk mereka yang berada dalam negara cuma golongan anggota media dan juga anggota pilihan raya sahaja.
Ya, anggota media ni kerana mereka bertugas waktu pilihan raya membuat permohonan melalui majikan masing-masing. Ya, anggota pilihan raya pula petugas-petugas pilihan raya yang dilantik oleh SPR bagi membantu melaksanakan pilihan raya. Jadi dia mengundi pos, ya, dalam kategori pengundi pos dalam negara. Dan untuk kategori pengundi pos luar negara, macam saya sebutkan tadi, ya, pengundi tidak hadir, penjawat awam di luar negara dan juga pasangan, ya, telah mendaftar sebagai pengundi dan petugas di luar negara. Ya, walau di mana saja anda berada, anda kena mendaftar dulu sebagai pengundi. Ya. Kemudian warga negara di luar negara, warga negara Malaysia tapi duduk di luar negara, ya, perlu mendaftar dan layak mengundi tapi berada di luar negara dan tidak berkesempatan untuk pulang mengundi di Malaysia. Ya, tapi tertakluk kepada beberapa syarat yang ditetapkanlah. Ya. Okay, kemudian pengundi tidak hadir untuk pelajar di luar negara dan juga pasangannya. Ya, mereka pun perlu mendaftar sebagai pengundi dan menuntut sepenuh masa di luar negara. Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Syarat dia ialah, ya, di sini ada syarat dia. Undi pos untuk luar negara mestilah warga negara Malaysia berumur 21 tahun ke atas. Ya, macam saya cakap tadi, saya ulang lagi sekali, untuk menjadi pengundi mestilah warga negara Malaysia dan berumur 21 tahun ke atas. Kemudian rakyat ni pula, rakyat Malaysia yang berada di luar negara ini hendaklah balik sekurang-kurangnya 30 hari dalam tempoh 5 tahun. Ya, dalam tempoh 5 tahun dia mesti ada juga balik ke Malaysia. Sekurang-kurangnya 30 hari. Ya, jadi ini adalah syarat-syarat untuk menjadi pengundi pos. Okey. Ya, ini ada proses dalam bilik mengundi. Apa yang berlaku dalam bilik pengundi? Ya, jika anda tidak mengundi, anda tidak tahu apa yang berada di dalam tersebut, dalam bilik tersebut, dan kalau anda tidak mendaftar sebagai pengundi, anda tidak boleh masuk ke dalam bilik mengundi. Ya, jadi di sini ada saya paparkan simulasi apa yang berlaku dalam bilik mengundi. Okey. Mula-mula nombor 1, pengundi akan masuk. Dia dikawal oleh anggota polis. Ya. Nombor 2, pengesahan daftar pengundi menggunakan kad pengenalan. Okey, sebab tu bila nak pergi mengundi kena bawa kad pengenalan. Okey, biasanya ada 3 orang lah, 3 pegawai SPR yang akan bertugas di situ. Okey, yang ketiga, dakwat kekal dicalik pada jari telunjuk kiri. Kemudian pengeluaran kertas undi. Okey, sebelum ini, sebelum dakwat kekal dicalik pada jari telunjuk kiri, petugas SPR akan memeriksa tangan pengundi dulu. Ya, apabila masuk di bahagian nombor 2 tadi, pengesahan pendaftaran, kemudian pergi ke meja nombor 3, sebelum dicalik dicalik pada jari telunjuk kiri, tangan pengundi diperiksa dulu. Sama ada kesan calik, mungkin dia dah mengundi sebelum ni, dia datang lagi nak mengundi, tak bolehlah. Ya, itu sebab dia perlu diperiksa dulu tangan dia. Okay. Kemudian bila dah confirm, bila dah sah dah, dia layak mengundi, dia belum mengundi lagi hari itu, barulah kertas undi akan dikeluarkan. Kertas undi tidak akan dikeluarkan jika pengundi enggan dicalik atau sudah ada tanda calitan. Ya, mungkin ada orang dia tak nak jari dia kotor, dia tak nak dicalik dakwat pada jari dia, dia tak bolehlah, dia tidak boleh mengundi. Okay. Kemudian yang keempat, bila dah dapat kertas mengundi, yang keempat, pengundi akan menandakan kertas undi di petak undi. Ya, tak ada siapa boleh tengok apa yang pengundi ni buat. Ya, ada kotak, apa yang ditulis duduk dalam kotak tu. Ya, jadi hanya dia saja yang tahu apa yang dibuat, apa yang ditanda. Okay, setelah selesai menanda calon yang disukai, ya, jadi kertas undi tersebut akan dimasukkan dalam peti undi bagi parlimen dan DUN. Ya, jadi ada 2 peti, 1 peti untuk parlimen, 1 peti untuk DUN. Okey. Dan nombor 6, setelah selesai masukkan dalam peti undi, jadi selesailah dia akan keluar. Ya, jadi selalunya bilik mengundi ni akan ada 2 pintu. Semua one way. 1 pintu untuk masuk, 1 pintu untuk keluar. Tapi anda kata ada 1 pintu sahaja, gunalah pintu yang sama, masuk di situ dan keluar di situ, tapi dengan
kawalan anggota polis tersebut. Ya, ini adalah apa yang berlaku di dalam bilik mengundi. Ya, murid-murid perlu tahu ya apa yang berlaku, apa hak anda sebagai pengundi sebab tak lama lagi dah boleh mengundi. Ya. Okey, ini adalah simulasi dia. Minta kenalan cik. Kenalan dia. Kawan yang bertugas akan semak sama ada dia telah mendaftar ataupun belum. Dan semak sekali lagi, betul tak orang yang hadir itu orang yang sama dengan yang ada dalam IC tu. Tak jari cik. Tengok tangan ada kesan calitan tak? Bila ke sebelah ni. Jari telunjuk sebelah kiri, Cik. Okey, jari telunjuk akan dicalik dengan dakwat. Tangan kiri jari telunjuk tangan kiri. 95 06 23 03 57 52 Wan Nur Izzati binti Wan Azmi. Kemudian bila dah dicalik, barulah kertas undi dikeluarkan. Ada dua jenis kertas undi sebab satu untuk parlimen, satu untuk dimasukkan dalam kotak parlimen, satu lagi untuk dimasukkan dalam kotak DUN. Okey, bila dah dapat kertas undi, pergi ke kotak mengundi yang disediakan. Baca panduan betul-betul. Kemudian pangkahkan. Ya, pangkahkan calon mana yang anda suka. Ya, mesti pangkah, tak boleh tanda benda lain. Ya, simbol lain tak boleh, cuma simbol pangkah sahaja. Akhir sekali, masukkan kertas undi anda ke dalam kotak undi. Okey ya, itu saja. Okey, ya, di sini ada beberapa peringatan kepada para pengundi. Yang pertama, untuk mengundi, macam saya cakap tadi, bawa kad pengenalan, semak pusat mengundi, tempat mengundi dan nombor siri di barung SPR, SMS ataupun laman sesawang SPR. Ya, kemudian berada di pusat mengundi dan tempat mengundi yang betul. Ya, sebab pusat mengundi akan bergantung kepada alamat kediaman kamu. Ya, jadi kalau kamu tinggal tempat lain, dan pergi ke pusat mengundi lain, nama kamu memang tak akan ada di situ. Ya, jadi sebab tu kena datang awal dan semak betul-betul. Ya, kemudian tidak memakai sebarang simbol parti dalam pusat mengundi. Okay, walaupun kamu menyokong sesuatu parti, ya, kamu suka, kamu taksub dengan parti tersebut, ya, nak menunjukkan betapa kamu hendak menyokong kepada parti tersebut, tapi adalah sangat dilarang untuk memakai apa-apa baju ke warna ke yang melambangkan simbol parti tersebut. Ya. Jangan, jadi pakai baju biasa-biasa je. Okey, OKU boleh diiringi oleh orang yang dipercayai untuk membantu pengundi. Okey, untuk OKU dia ada keistimewaan. Dia boleh masuk 2 orang sebab mungkin ada seorang untuk tolak dia punya kereta sorong dia, ya. Mungkin ada seorang perlu memapah dia, yang itu boleh. Ya, tapi untuk orang yang sihat yang lain memang dia kena masuk seorang-seorang sahaja dalam bilik mengundi. Okey, matikan yang ke-6 tu, matikan telefon bimbit dan tidak membuat bising. Yang ke-7, dapatkan bantuan petugas SPR jika ada masalah atau pertanyaan. Ya, jika ragu-ragu, terus dapatkan bantuan. Ya, jangan tertanya-tanya seorang-seorang kat dalam tu ataupun buat benda menanda dengan cara yang salah. Ya, bila salah akan jadi undi rosak. Bila undi rosak, apa yang kamu pilih tu tidak diterima. Ya.
Kemudian segera keluar dari pusat mengundi apabila selesai mengundi. Setelah masukkan kertas undi ke dalam kotak undi, terus keluar. Tak perlu nak sembang-sembang lagi dengan petugas-petugas yang di dalam tu. Mungkin kamu kenal dengan petugas kat dalam tu. Jangan dah ambil kesempatan masa tu nak tanya khabar, nak tanya apa, semua bersembang-sembang. Tak perlu. Dah siap mengundi, dah siap memasukkan kertas undi dalam petak undi, terus keluar saja. Jadi di sini penggunaan dakwat adalah wajib. Pastikan jari bersih sebelum tiba di pusat mengundi. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan. Kemudian biarkan dakwat kering di jari. Tak perlu lap, biar dia kering sendiri. Okey, kemudian untuk pengetahuan murid-murid, dakwat pada jari bukan untuk menanda kertas undi. Bukan untuk kamu cop. Bukan. Tandakan kertas undi menggunakan pen yang disediakan. Dakwat pada jari tu untuk membuktikan yang kamu telah mengundi hari tu. Bukannya dakwat tu untuk kamu cop pada kertas undi. Salahlah tu. Okey? Jadi saya harap murid faham apa dia prosedur mengundi. Ini macam yang saya kata tadi. Telah saya katakan tadi pengundi perlu menanda X. Menanda X atau pangkah pada petak undi. Pastikan tanda X atau pangkah tidak keluar daripada petak. Mesti elok-elok duduk dalam petak. Pastikan kertas undi ada mempunyai cap rasmi SPR. Ini cap rasmi SPR. Pastikan tiada tanda, kesan atau kotoran lain pada kertas undi yang boleh menyebabkan undi rosak. Okay, apa maksud undi rosak? Undi rosak ni maksudnya kertas undi kamu tu tidak dikira. Jadi sia-sialah kamu mendaftar, sia-sialah kamu beratur panjang untuk mengundi, bangun awal, beratur panjang dalam keadaan matahari terik, penat-penat, tapi sebenarnya undi kamu tu tak dikira. Okey. Jadi ini, apabila telah mengundi, ini dia. Sebagai rakyat, dia kena fikir betul-betul siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Jadi setiap calon yang sebelum dapat keputusan lagi yang bertanding perlulah membuat sehabis baik, perlulah berjanji untuk membuat pembangunan ataupun memberi kebaikan kepada rakyat dan negara. Contohnya di sini calon A dia berjanji untuk meningkatkan ekonomi dari segi pertahanan dan juga sosial. Calon B pun sama, tapi masing-masing mungkin ada cara masing-masing macam mana untuk menambah baik apa yang sedia ada. Dia sebagai rakyat dia mendengar. Kemudian apabila hari mengundi berlangsung, di akhir hari mengundi keputusan dapat. Jadi untuk yang calon mana yang mendapat bilangan majoriti, dia akan dipilih sebagai pemimpin parti tersebut. Yang mana yang mendapat bilangan yang kurang tu dia kalahlah. Jadi tapi jangan ada perasaan negatif. Okey. Jadi calon yang mana yang dah menang tu, yang telah mendapat sokongan banyak daripada rakyat, jadi tanggungjawab calon tersebut untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Kerana kita sebagai rakyat, tengok di sini kami bayar kamu dan kami amanahkan kamu dengan wang rakyat, sekarang lakukan kerja kamu sebaiknya. Jika kami dapati kamu menipu, salah tadbir negara kami tidak akan teragak-agak menjatuhkan kamu. Ini adalah kuasa rakyat. Suara rakyat ni sebenarnya besar, penting. Jadi calon yang berjaya tu perlulah menepati apa yang telah dijanjikan. Okey, untuk dalam tajuk ini, hak dan tanggungjawab ni, saya nak tunjukkan seorang tokoh yang telah menggunakan hak dan tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dengan baik sekali. Okey, jadi murid-murid tengok video ni. Siapakah tokoh tadi? Beliau ialah Mada Manggalam. Ini dia gambar-gambar dia. Siapa Mada Manggalam ni? Apa nama sebenar dia?
Okey, kita tengok sini. Beliau ialah Datin Paduka Dr. Mother A. Manggalam. Beliau ialah anak perempuan kepada S. Iyasami Iyer dan dilahirkan di Singapura pada 17 Mei 1926. Mendapat pendidikan di Raffles Girls School dan Saradamani Girls School di Singapura. Jalan hidupnya ditetapkan pada masa remajanya semasa Perang Dunia Kedua kerana beliau ingin mengurangkan keperitan dan penderitaan di sekelilingnya. Dan pada tahun 1948, ketika berusia 22 tahun, beliau telah mengambil langkah berani untuk meninggalkan keluarga di Singapura dan datang ke Tanah Melayu di mana setelah lulus kursus latihan gurunya, Mother Manggalam mula mengajar di Kuala Lumpur. Sekolah pertama yang telah dipuskan ialah Sekolah Tamil di Bangsa di mana para pelajarnya kebanyakannya dari golongan miskin. Beliau menghabiskan waktunya di luar kelas untuk membantu pembimbing kerohaniannya iaitu Swami Satyananda memberi bantuan kepada orang miskin. Beliau kemudiannya menjadi Presiden The Life Society pada tahun 1949 dengan Swami Satyananda untuk melindungi anak-anak yatim dan mempromosikan pemahaman pelbagai kaum dan agama melalui ceramah, forum dan program. Ini adalah sepotong kata-kata beliau. Saya sebenarnya dikenali sebagai suka berangan dan ia ditulis dalam kad laporan saya oleh guru kelas saya. Ciri-ciri saya ini membuat saya ingin melihat ke dalam diri saya. Saya banyak berfikir dan saya mula berfalsafah mengenai hidup dan mati. Ketika perang meletus, saya menyedari apa yang saya mahukan. Saya merasa kasihan kepada mangsa perang dan inilah yang mendorong saya untuk terlibat dalam pekerjaan sosial. Ini macam maksudnya apa yang menginspirasikan dia untuk melibatkan diri dalam pekerjaan sosial. The Pure Life Society merupakan rumah kebajikan bukan kerajaan yang pertama di Malaysia. Pertubuhan ini telah memberikan harapan kepada lebih 2,000 anak yatim tanpa mengira kaum. Bukan saja walaupun dia berbangsa India, dia membantu golongan India, tak. Sebenarnya pelbagai kaum. Jadi gambar ini adalah sekitar tahun 1960-an di mana gambar ini adalah anak-anak dari pelbagai kaum dan latar belakang berkumpul di rumah anak yatim. Dan sebilangan besar anak-anak yang dibesarkan di bawah jagaannya telah menjadi individu yang berjaya. Beliau juga berkecimpung dalam puisi. Ada beberapa buku yang telah beliau keluarkan. Yang pertama, beliau telah menulis sebuah buku puisi berjudul Dewdrops on a Lily Pad, diterbitkan oleh The Pure Life Society sempena ulang tahunnya ke-75. Beliau juga ada menulis sebuah buku mengenai sejarah sekolah Tamil di Kuala Lumpur dan juga menjadi penyunting dan penerbit Dharma Quarterly sejak tahun 1991 lagi. Itu adalah buku dia. Ibu Manggalam telah terkenal kerana jasanya di kalangan orang miskin, anak yatim dan kurang nasib baik. Jadi ada macam-macam anugerah yang diterimanya. Jadi antara di sini ialah telah menerima, yang terkini ialah menerima anugerah Merdeka pada tahun 2010 dalam kategori pendidikan dan komuniti. Beliau juga mendapat pangkat Kesatria Mangkunegara KMN daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2003. Beliau juga telah mendapat pingat emas Tun Fatimah daripada Majlis Pertubuhan Wanita Kebangsaan pada tahun 1977 dan antara lainnya ialah beliau juga telah dianugerahkan pingat Jasa Kebangsaan PJK daripada Sultan Selangor pada tahun 1995. Ini adalah sedikit info tentang Merdeka Award ataupun Anugerah Merdeka. Anugerah Merdeka merupakan anugerah mengiktiraf sumbangan cemerlang individu dan organisasi yang hasil kerja dan pencapaian memberikan kesan cemerlang kepada Malaysia dan rakyatnya. Perdana Menteri Malaysia menjadi penaung anugerah ini dan melancarkannya pada 27 Ogos 2007 sempena Jubli Emas Kemerdekaan Malaysia ke-50. Panel penilaian yang dilantik akan menilai sumbangan individu dan organisasi dalam pelbagai kategori yang bermakna dan mendalam kepada rakyat dan negara Malaysia. Jadi penerima sulung dia, untuk kategori pendidikan dan komuniti, penerima sulung dia ialah Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Abdul Hamid. Untuk kategori alam sekitar, dianugerahkan kepada Persatuan Pecinta Alam Malaysia. Kemudian pasukan penyiasat penyakit Nipah Encephalitis daripada Fakulti Perubatan UM dan Profesor Datuk Dr. Khalid Kadir. Ini adalah penerima bersama untuk kategori kesihatan, sains dan teknologi. Dan untuk kategori sumbangan ulung kepada rakyat Malaysia telah dianugerahkan kepada Datuk Leslie Davidson. Jadi hadiah dia lumayan, wang tunai, wang bernilai RM500,000, piala dan juga sijil.
Okay, jadi kita tahu Datin Paduka Dr. Mada A. Manggalam adalah tokoh yang tahu tentang hak asasi manusia di Malaysia. Dan beliau melaksanakan tanggungjawabnya dengan mempertahankannya, iaitu dengan menjaga kebajikan golongan yang berkeperluan. Ini adalah hak dan tanggungjawab yang telah dilakukan oleh Mada Manggalam. Okay, jadi memetik daripada kata-kata John F. Kennedy, cuba murid-murid fikir persoalan ini. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ini yang penting. Jangan tanya apa yang negara kamu beri kepada kamu, tapi yang penting ialah apa yang kamu boleh beri kepada negara kamu. Cuba murid-murid tanya pada diri masing-masing, apa yang telah murid sumbangkan kepada negara. Okey, untuk isu yang berikutnya yang ingin saya dikongsikan dan penting dalam topik ini ialah hak orang asli. Okey, murid-murid biasa dengar orang asli, bumi putera, pribumi. Tapi apa beza antara ketiga-tiga tu? Okey, jadi kita tengok orang asli. Orang asli adalah merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kepada orang asal yang menduduki tanah semenanjung tanah Melayu sejak awal lagi. Semenanjung tanah Melayu. Secara rasmi terdapat kira-kira 18 suku dari etnik orang asli di semenanjung tanah Melayu. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan utama berdasarkan genetik dan asal usul, iaitu yang pertama suku Semang, yang kedua Senoi dan yang ketiga ialah Proto-Malay. Itu adalah orang asli. Orang asli maksudnya orang asal yang menduduki tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu. Kemudian bumi putera. Bumi putera atau pribumi sama. Sama maksud dia. Bumi putera ataupun pribumi. Maksudnya ialah penduduk asal sesuatu tempat, contohnya seperti di tanah Melayu. Golongan yang dikira sebagai bumi putera mengikut undang-undang adalah semua suku kaum orang asli, Melayu dan juga pribumi. Pribumi ini termasuk pribumi Sabah dan Sarawak. Jadi orang asli adalah bumi putera atau pribumi. Jadi itu adalah maksud orang asli, bumi putera, pribumi. Jadi kaum Melayu yang ada di seluruh negeri Malaysia merupakan kaum yang teramai dalam bumi putera. Kemudian suku-suku orang asli yang banyak terdapat di Pahang, Perak, Kedah, Terengganu, Kelantan, Selangor dan Johor juga merupakan kaum bumi putera. Orang-orang asli ini di bawah penguasaan Jabatan Kemajuan Orang Asli yang berfungsi untuk melindungi mereka dan hak mereka sebagai warga negara. Seterusnya pribumi negeri Sabah dan juga pribumi di Sarawak. Pribumi terbesar di Sabah adalah kaum Kadazan Dusun, manakala pribumi terbesar di Sarawak ialah Iban. Jadi saya harap murid faham dah apa maksud orang asli, bumi putera, pribumi. Jadi kesemua kaum ini dipelihara dan dilindungi di negara ini. Mereka mendapat hak dan keistimewaan sebagai kaum bumi putera. Antara keistimewaannya ialah mendapat peluang pendidikan tinggi. Jadi ini buktinya mereka ada hak. Orang asli ni ada hak. Deklarasi PBB mengenai hak orang asli ataupun orang asal antarabangsa UNDRIP. UNDRIP merupakan deklarasi yang melindungi hak orang asli ataupun orang asal di seluruh dunia. UNDRIP telah diluluskan dan disokong oleh negara anggota PBB termasuk Malaysia pada 13 September 2007. Jadi antara hak dia ialah hak kepada warga negara, maksudnya berhak mendapat warga negara, hak mendapat akses kepada perkhidmatan sosial dan kesihatan, hak untuk mendapat pendidikan di semua peringkat, hak untuk bebas daripada sebarang bentuk diskriminasi, hak kepada tanah, wilayah dan sumber tradisional, hak untuk mengamalkan tradisi budaya dan adat resam, hak kepada nyawa, kebebasan dan keselamatan dan juga hak terhadap prinsip izin maklum awal bebas telus. Jadi UNDRIP ni maksudnya United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Itu maksud UNDRIP. Ni. Apa maksud ni? Hak terhadap prinsip izin maklum awal bebas telus, IMABT. Sebelum tu saya nak sarankan pada murid-murid boleh layari laman YouTube di bawah ni untuk penjelasan lebih lanjut tentang UNDRIP. Tengok video ni. Apa itu Free Prior Informed Consent FPIC atau dalam bahasa Malaysia prinsip izin maklum awal bebas dan telus dalam konteks orang asli atau asal dan pembangunan.
Selama ini, banyak projek dibangunkan dengan pesat atas permintaan tinggi terhadap sumber asli. Projek tersebut boleh membawa kepada pencabulan hak dan kepentingan orang asli atau asal, memandangkan kebiasaannya ia dijalankan tanpa perbincangan dan persetujuan dengan mereka terlebih dahulu. Secara ringkasnya, FPIC adalah hak yang membenarkan orang asli atau asal untuk memberikan persetujuan terhadap projek yang memberi kesan kepada mereka dan kawasan mereka. Ia juga bertujuan untuk memastikan pelibatan dan konsultasi dengan orang asli atau asal dijalankan sebelum sebarang projek pembangunan bermula. FPIC juga membolehkan orang asli atau asal untuk mengambil bahagian dan berunding tentang bagaimana projek dirancang, dijalankan, dipantau dan dinilai. Prinsip FPIC berkait dengan hak kepada penentuan nasib sendiri yang digariskan di bawah Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Justeru adalah amat penting bagi pihak bertanggungjawab seperti kerajaan dan entiti perniagaan untuk menjalankan proses ini bagi mengelakkan sebarang pencabulan terhadap hak orang asli atau asal. Prinsip FPIC juga diperakui oleh Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak orang asli atau asal. Deklarasi ini menggariskan bahawa kerajaan perlu berunding dan bekerjasama dengan orang asli atau asal melalui institusi perwakilan mereka sendiri bagi mendapatkan persetujuan secara bebas, izin dan makluman awal sebelum melakukan dua perkara berikut: menerima pakai undang-undang atau polisi yang melibatkan orang asli atau asal, dan melaksanakan projek yang akan memberi kesan kepada hak orang asli atau asal kepada tanah, wilayah dan sumber asli. Jadi, sebelum sebarang projek dijalankan di kawasan orang asli atau asal, ikuti 6 langkah utama FPIC ini. Langkah 1. Kenal pasti dan persediaan. Pihak bertanggungjawab perlu mengenal pasti kawasan dan kesan projek kepada orang asli atau asal. Langkah 2. Kenal pasti wakil komuniti. Dalam langkah ini, pihak bertanggungjawab perlu mengenal pasti institusi atau wakil yang membuat keputusan di kalangan komuniti orang asli atau asal melalui proses konsultasi dan perkongsian maklumat. Langkah 3. Pelibatan komuniti dalam proses pemetaan. Pihak bertanggungjawab perlu melihat beberapa perkara, antaranya hak yang dituntut oleh komuniti, sumber asli, tanah dan kawasan serta kesan kepada persekitaran. Langkah 4. Maklum kepada komuniti. Pihak bertanggungjawab perlu menyediakan maklumat dalam bahasa dan bentuk yang bersesuaian, antaranya mengenai kesan projek, faedah projek, risiko, implikasi undang-undang dan cadangan rundingan. Langkah 5. Proses rundingan dengan komuniti. Pihak bertanggungjawab perlu membuat rundingan dengan komuniti, antaranya mengenai aspek urus janji tanah, perkongsian faedah, papasan, penyelesaian pertikaian dan lain-lain. Langkah terakhir iaitu langkah 6. Pihak bertanggungjawab perlu merasmikan dan melaksanakan perjanjian seperti yang dipersetujui. Di samping itu, perlu ada proses pemantauan yang melibatkan komuniti orang asli atau asal. Pihak bertanggungjawab harus memastikan semua polisi dan perancangan melibatkan kawasan orang asli atau asal mengambil kira kepentingan mereka sejajar dengan pendekatan berasaskan hak asasi manusia kepada pembangunan serta prinsip FPIC. Untuk tahu lebih lanjut mengenai panduan FPIC ini, sila hubungi Suhakam. Okey ya. Macam biasa di hujung pelajaran akan ada homework. Jadi murid-murid ingat kembali topik yang berkaitan dengan hak orang asli tadi yang telah saya jelaskan tadi. Ya, soalan dia, mengapakah hak orang asli perlu terus dipelihara? Huraikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal yang telah dipelajari. Ini adalah soalan esei, jadi 10 markah. Ya. Jadi murid-murid buat homework ni dan nanti hantar kepada cikgu masing-masing ya. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Tapi ada sedikit makluman ya. Jadi perintah kawalan pergerakan kita ni telah disambung lagi ya. Jadi dia akan disambung kepada perintah kawalan pergerakan pemulihan yang bermula 10 Jun hingga ke 31 Ogos tahun 2020 ya. Jadi macam biasalah ada macam-macam pihak yang terlibat, terutamanya frontliners. Kita perlu mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah menyumbangkan jasa yang amat besar kepada kita semua. Okey. Okey, jadi demikianlah perkara-perkara yang penting yang murid-murid perlu faham dan ingat untuk topik kita hari ini. Ya, jadi saya harap murid-murid akan terus membuat pelajaran kendiri di rumah. Tolong baca buku teks
untuk unit 8 ini dan cuba jawab soalan-soalan pengukuhan yang ada dalam buku teks tersebut serta layari semua laman sesawang yang telah dicadangkan dalam buku teks tersebut. Kerana sebenarnya ada banyak isi-isi penting, maklumat penting yang perlu murid-murid tahu dalam unit 8 ini yang tak sempat saya kongsikan bersama hari ini. Jadi cara dia ialah dengan murid-murid memahami isi dalam buku teks, melayari semua laman web yang telah disarankan dan juga buat rujukan tambahan. Rujukan tambahan ni pun untuk tajuk unit 8 ni sebenarnya banyak sumber. Sama ada dari segi dalam saluran YouTube pun ada, dalam jurnal pun ada, jadi ada macam-macam, jadi boleh faham. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Saya masih ada lagi akan bersiaran pada minggu depan, hari Selasa depan, iaitu 16 Jun. Jadi topik minggu depan ialah unit 9, iaitu perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara. Jadi murid-murid semua bolehlah membuat hibahan kepada rakan-rakan untuk mengikuti saluran ini pada minggu depan. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program tuition online ini. Jadi sebelum berpisah, macam biasa, pesanan saya, stay at home, hapuskan COVID-19. Thank you frontliners, stay at home and study, dan juga pray and study at home. Jadi kita jumpa lagi di lain hari. Bye-bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.